Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Tapi sebelum saya nak mulakan majlis, mungkin you all boleh buat sound check dulu. Kan? Kalau boleh kita nak respon daripada you all. Kalau boleh dengar suara saya, cuba komen nombor 1. Kan? Pada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada malam ni, kalau boleh dengar, okey, terbaik. Fitri kata 1, Zaid, Wadi, Alhamdulillah, Abdul Aziz. Wah, laju betul. Nampak ramai dah semangat kan, sebab mungkin topik pada malam ni memang terbaik. So alhamdulillah kita akan bersama-sama sepanjang sejam setengah yang akan datang untuk apa yang kata mendalami ilmu ni. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan terima kasih juga kepada pihak CGS CIMB. Kan, CGS CIMB yang kata sudi sponsor kita punya webinar pada malam ni, dan juga kepada pihak Excellent selaku menganjur. Okey. Semua okey sihat alhamdulillah. Kan, lepas dah pilihan raya apa semua ni, so harapnya kita pun apa kata bila politik semua dah settle, so insyaAllah kita boleh move forward dengan kita punya live. Okey, baik. Kalau siapa-siapa yang mungkin ada masalah apa pendengaran ke audio ke apa ke, pihak admin pun tadi ada bagi tahu macam mana untuk you troubleshoot. Ini adalah cara dia. So kalau ada sebarang isu, saya rasa most of the time memang kata daripada you punya internet connection. So kena make sure you punya internet connection tip-top, barulah you boleh yang kata go through kita punya sesi pada malam ni tanpa gangguan, dan insyaAllah you dapat sepenuhnya manfaat. Okay. Bagi siapa yang mungkin apa kata masa login tadi, kan by default you all start atau on you punya video ke webcam ke apa ke, kan selfie apa semua. So insyaAllah kita nak minta you all untuk stop you punya video. Sebab takut nanti mengganggu kita punya pembelajaran, dan takut nanti kita ternampak benda yang bukan-bukan. Okay. So siapa yang dah on video, kita minta you all untuk sama-sama berikan kerjasama untuk apa yang kata klik pada start video tu supaya dia pangkah color merah. Okay. So siapa yang on tu, saya bagi masa dalam 3 saat ke untuk you offkan you punya video siap-siap sebelum kita mulakan kita punya acara. 1, 2, 3. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bagi kerjasama. Dan jugalah mandangkan kita punya sesi ni, yang kata topik ni sendiri pun memang padu kan. Saya tengok ramai yang berminat kan, nak tahu tentang apa kita ni topik Wyckoff apa semua ni kan. So of course you akan ada banyak soalan, tapi saya nak highlight pada you all semua cara untuk apa kata bertanya soalan dengan betul. Sebab takut nanti bila you tersalah tanya soalan, nanti kita tak pick up you soalan. Orang kata nanti you kecil hati lah apalah, tak pick up kita punya soalan, banyak soalan ni. So caranya macam mana? Iaitu you pilih pada apa kata Q&A, dan make sure you orang kata select all co-host. Kan? Orang kata inilah step dia, 2 step je tuan dan puan-puan, dan insyaAllah kita di hujung sesi nanti kita akan ada sesi Q&A yang khas. Lepas tu boleh kita ajukan soalan, dan kita orang kata kita punya speaker dan kita punya host juga, apa kita punya tetamu pada malam ni akan menjawab you punya soalan. Okey. Dan juga nak bagi tahu, ini adalah sesi kedua sebenarnya dengan CJSMB. So kita ada lagi 2 upcoming session yang kita akan buat juga pada bulan 9, 20 September, dan juga pada bulan 11 Oktober. 11 Oktober kita akan buat next session 20 September, dan the following session, kata last session lah juga pada 11 Oktober. So siapa yang berminat, pihak admin pun dah bagi link di ruangan chat tu. So sama ada you scan QR code tersebut atau you orang kata klik link tersebut dan daftar siap-siap. Sebab bila you daftar, you akan dapat notification kan, ada yang juga dapat SMS, ada yang dapat email. So benda ni akan membantu you all to remind yourself, aku ada sesi lah malam ni. Kan terbaik. So bila you daftar, make sure you attend, dan you orang kata bagi full attention nanti. Okay? Tanpa membuang masa, saya nak perkenalkan kita punya speaker pada malam ini, iaitu Dr. Amir. Dr. Amir ada situ tak, Dr. Amir? Ada. Okay, Dr. Amir. Sempoi lah Dr. Amir. So siapa yang tak kenal Dr. Amir ni memang rugi sangat, sebab beliau memang dah berpengalaman, dan beliau juga ada ada MSTA lah, orang kata macam-macam lagi kan. So ini adalah dia punya sedikit biodata, dan orang kata memang beliau follow pun ramai lah, senang cerita kan. Saya tengok dia punya group tu memang beribu kan. So memang power, dan memang banyak track record juga semua. So insyaAllah kita dapat manfaat daripada sesi malam ni. So saya serahkan kepada Dr. Amir untuk orang kata meneruskan kita punya sesi pada malam ni tentang Wyckoff. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semua. Test suara sikit, semua boleh dengar? Boleh, alhamdulillah. Alright, okay.
So insyaAllah pada malam ni kita bertemu lagi dalam sesi ni. Baru 2 minggu lepas kita berjumpa untuk yang ada follow sesi saya dengan tentang COT. Tapi malam ni kita akan kongsikan sedikit sebanyak tentang Wyckoff dengan tajuk Kenali Kaedah Wyckoff yang masyhur dengan lebih dekat. Tajuk yang gempak. So tanpa buang masa. So disclaimer, this presentation to general information only, bukan as investment advice ataupun offer solicitation for the purchase of any sales lah. Okay, so kita belajar sama-sama malam ni. Kalau seperti biasa juga, malam ni sesi saya selalunya saya akan cuba memberikan big picture tentang a very good topic. Topik-topik saya rasakan menarik seperti Wyckoff, last time is a Commitment of Traders Report. Tapi kita tidak akan sempat dig terlalu dalam, tapi mungkin harapannya adalah cukup untuk membuatkan kita semua triggered dalam erti kata kita berminat untuk mencari lebih dalam lagi tentang ilmu yang kita sharekan ni. Okay. Dan juga disclaimer lain adalah mungkin kalau saya ada salah dan silap tentang apa-apa info, siapa-siapa yang mungkin Wyckoffian sejati yang lebih dalam mendalami Wyckoffian, boleh inform lah dekat ruangan chat. Okay. Sebab kita tahu ada banyak juga Wyckoffian traders di luar sana. Alright. Okay, maybe first of all, sebelum kita mulakan, semua boleh buka phone terlebih dahulu. Dan saya nak mungkin boleh kongsikan sebelum kita mula. Saya nak tahu apa yang korang semua tahu tentang Wyckoff. Saya bagi masa dalam 3 minit untuk share. Untuk kongsikan, boleh pergi menti.com. Semua ambil masa beberapa saat, pergi tekan menti.com dan masukkan kod 8668-8606. Nombor dia pun cantik. Kita nak gauge dulu overall punya ni macam mana. Saya tahu ada yang join, ada yang dah pernah tahu. Ada mungkin yang tak pernah tahu. Nil information. Ui, laju masuk. Market structure, composite man. Alright, no idea at all. Zero. Behavior, finance. Okay. Yang kosong, saya rasa mungkin akan lagi banyak dapat manfaat. Composite man, okay. Market face, nil. Tak tahu. Okay, right. Okay. Tak pernah kenal. Okay, ruangan chat pun boleh lah. Ruangan chat pun boleh. Apa password nak join Webex ni? Ni dah join lah Webex. Saya tengok kat chat lah. Alright, okay. So kebanyakannya ada yang baru tahu. So bagus. Lagi seronok untuk saya ceritakan sebab benda baru. Mungkin untuk kebanyakan daripada kita. Okay. Right. Let's go. Okay. So now, let's go. So kita mulakan sesi kita dengan kita tengok apa yang kita akan belajar dalam masa yang terhad pada malam ni. So yang pertama adalah pengenalan kepada kaedah Wyckoff, di mana kita akan melihat first tentang 5 titans of technical analysis, kehidupan Richard Wyckoff iaitu pengasas kepada Wyckoff dan siapa yang meneruskan legasi beliau pada masa kini. Apakah 5 pendekatan Richard Wyckoff terhadap pasaran, Wyckoff Composite Man seperti yang ramai sebut tadi, dan 3 fundamental laws dalam Wyckoff. So pengenalan pun dah banyak, kita harap cukup masa. Kemudian dalam topik yang kedua, dalam memahami asas skematik Wyckoff, kita akan tengok dan fahami beberapa jenis skematik yang ada. Wyckoff events, Wyckoff phases dan supply dan demand analysis. Yang ketiga, kita akan tengok tentang cara mengenal pasti 9 buying dan selling test yang ada dalam Wyckoff method. Dan bonus, kalau sempat, kita akan cuba tengok Wyckoff point and figure count guide. Macam mana nak kira point of figure menggunakan style Wyckoff. Okay, so let's go. So first of all, from the very, very big picture, kita kena tahu yang dalam dunia technical analysis ni, kita ada orang yang digelar sebagai the 5 titans of technical analysis. Mereka ni umpama the early founders of technical analysis. Orang-orang yang awal dalam dunia technical. Antaranya adalah Charles Henry Dow, yang atas ni, yang berjambang ni. Which is orang daripada dia lah terhasilnya Dow Jones semua, nama-nama Dow Jones. Kemudian kita ada Arthur Emeril, dia mempopularkan ilmu tentang cycles pada masa tu. Ada Ralph Nelson Elliot, orang yang mempopularkan Elliott Wave.
Kemudian kita ada William Delbert Gunn, orang yang mempopularkan tentang gun. Chart gun fan lah, gun cycle. Orang pertama yang memulakan benda tu adalah William Delbert Gunn. Ada banyak beberapa buku beliau yang menceritakan tentang gun. Dan kemudian kita ada Richard Wyckoff, seorang individu yang mengasaskan the Wyckoff method. So kalau kita tengok daripada tahun kelahiran dia, ada beberapa individu ni yang lahir lebih kurang sama, yang overlap. Contoh Wyckoff dengan Eliot, dengan Delbert Gunn. So diorang ni antara orang yang sezaman pada masa tu. So diorang punya ilmu ni akan ada overlap sikit. Sebab diorang lahir pada zaman yang sama, diorang ada bincang, sempat berjumpa. Ini macam hadis tengok sanad dia punya tahun lahir semua. Okay, so Richard Wyckoff, kita tengok sikit latar belakang dia. Lahir pada tahun 1873 dan meninggal dunia pada 1934. Style dia banyak tengok chart berdasarkan bar, point and figure terutamanya dan wave chart. Dia ni merupakan seorang 15 tahun stock runner pada tahun 1888. Sejak usia beliau 15 tahun lagi, dia dah mula involve dalam stock market. Dan tapi selepas tu dia buka brokerage firm dia sendiri pada tahun 25, pada umur 25 tahun. Dan dia banyak involve dengan stock market, dalam erti kata dia tahu game operator macam mana. Dia sempat pernah jumpa dan pernah berbincang dengan Jesse Livermore, untuk siapa yang kenal, legendary dalam stocknya market. Dan diorang banyak observe permainan stock operator semua ni macam mana. Dan daripada sanalah dia tercetus idea untuk memprinsipalkan dia punya findings tu, dan terjadilah Wyckoff method. Antara buku masrid dia, inilah How I Trade and Invest in Stock and Bonds. Beberapa buku. Dan kemudian, yang lain tak berapa penting lah. Kita tengok kehidupan Richard Wyckoff ni, 20 tahun menulis di The Magazine of Wall Street. Macam saya kata tadi, dia banyak meluangkan masa bersama legendary stock operator pada zaman beliau, termasuklah JP Morgan dan Jesse Livermore. So ini antara legend-legend pada zaman tu. Melalui pengalaman dan temu duga beliau bersama mereka, so dia banyak bincang semua, terjadilah Wyckoff method ni. Dan waktu tu kenapa juga dia terinspired untuk mensilibuskan lah orang panggil Wyckoff method ni, sebab dia tengok ramai retailers yang dimain dalam market. So tak kira lah stocks ke commodities ke, dia tengok that's the way it is pada masa tu. Dan sampai sekarang pun macam tu kan. Retailers biasanya akan dimakan oleh jerung. So dia nampak masalah ni dan dia cuba cari satu solution macam mana nak settlekan isu ni. Dan sejak tu dia mula share kepada public apa yang disebut sebagai the real rules of the game, untuk expose the smart money. Macam mana smart money ataupun the operator large money, macam mana diorang berfikir. So ini point of view dia. Dan dia sempat menubuhkan Stock Market Institute, SMI, untuk dia tumpahkan ilmu Wyckoff yang beliau ada supaya dapat diterus sehingga kini. So sampai sekarang, ramai cikgu-cikgu Wyckoff dekat Malaysia, dekat seluruh dunia, banyak bermula daripada beliau lah. Semua turun dan ke bawah sampai sekarang. Dan ini antara tokoh-tokoh yang meneruskan perjuangan beliau. Iaitu yang pertama, Bruce Fraser. Dia mengajar technical analysis di Golden Gate University. Tapi yang menarik bila kita kaji tentang tokoh-tokoh ni, di universiti dekat USA, semua sana luar negara, diorang ada syllabus technical analysis di dalam universiti. Saya rasa tu menarik lah. Dekat Malaysia mungkin ada satu universiti kan yang mungkin dah start nak buat. Tapi menarik kalau ada. Kemudian kita ada Roman Bogomazov. Ini pun very popular. Ada buku beliau. Enjang profesor dekat universiti yang sama mengajar Wyckoff method secara spesifik. Dan dia principal di Wyckoff Associates. IFTA member juga. Kemudian kita ada David Weiss. Penulis buku Trades About to Happen. Dia broker dan analis dan student di SMI. Dia belajar daripada Wyckoff. Dan kita ada Hank Pruden, tokoh yang popular juga dalam Wyckoff, pun ada menulis buku juga. Dan ini ada beberapa buku yang menjadi sumber rujukan saya. Dan actually this is macam the ultimate guide lah. Untuk orang yang belajar Wyckoff, ini buku macam yang memang wajib dibaca. Trades About to Happen, 3 Skills of Stock Trading, Wyckoff yang ditulis oleh Ruben Villahermosa, Hank Pruden dan David Weiss. So ini kalau siapa yang nak mendalami lagi, boleh belajar dengan kelas mana-mana cikgu Wyckoff ataupun baca buku ni juga. Very, very interesting. So pendekatan Richard Wyckoff, dia fokus kepada trend analysis, market trend analysis, pattern accumulation dan distribution, dan hubung kait di antara harga dan volume. So ada 5 pendekatan beliau. Dan yang first of all, dia kata kita first kena tentukan trend semasa dan apakah kemungkinan trend market pada masa akan datang. So itu prinsipal. So kita akan tengok sekarang macam mana 5 approach Richard Wyckoff terhadap market. So first tengok trend dulu.
semak trend semasa based on technical analysis yang kita dah belajar. So ini macam general lah. Ini macam general principle untuk kita just tahu. Yang very specific kita akan tengok sekejap lagi. So first trend. Yang kedua adalah pilih produk komoditi yang harmoni dengan trend semasa. Kalau stocks, kita pilih stocks yang selari dengan indeks. Kalau komoditi, kita pilih komoditi yang harmoni ataupun harmoni dia selari dengan trend. Mungkin ada komoditi indeks ataupun kita compare dengan kalau crude oil mungkin dengan SP500. Biasanya dekat US crude oil traders dia akan compare dengan SP500 lah untuk Wyckoff-nya traders. Kalau untuk FCPO, saya rasa KLCI mungkin tak berapa sesuai untuk di-comparekan, tapi boleh cuba ataupun boleh abaikan lah kalau untuk FCPO. So, kita nak tengok kalau crude oil menaik secara overallnya, over big view, SP500 menaik ataupun tidak. Ataupun kalau FCPO menaik, kalau kita compare dengan KLCI, dia sama-sama menaik ke tidak. Macam tu. So, dekat luar negara ada banyak produk lain kan. Kita ada crude oil, ada soybean oil, kan, ataupun corn ke apa. Kita nak cari produk yang dia punya trend tu sama dengan the index punya trend. Pilih produk komoditi. Kenapa saya sebut produk komoditi? Sebab komoditi ada banyak produk lain, crude oil ke soybean oil, yang ada cost yang sama ataupun melebihi objektif minima kita. So dalam Wyckoff, cost ni dia merujuk kepada period of consolidation ataupun accumulation, distribution lah senang cerita. Berapa lama dia dalam sideway. Dan kita kena cari sideway yang sama, maksudnya ataupun melebihi objektif minima kita. Apa objektif kita untuk capai dalam market? Kita nak capai contoh berapa puluh ticks. Maybe kita nak capai target 60 ticks, 80 ticks. So kita nak cari accumulation ataupun distribution yang bila dia break je daripada accumulation distribution tu, potential dia gerak ke level tu. Ataupun at least lebih. Minimum sama lah, kalau boleh lebih. Itu dia punya konteks. So basically kalau nak senang cerita lagi dalam bahasa yang kita mudah faham adalah dia nak cari potential movement yang risk reward dia 3-to-1 ataupun minima 1-to-1 macam tu. Supaya risk reward dia okey. So ini dalam bahasa Wyckoff digunakan. Yang keempat adalah untuk belum yang keempat lagi. Untuk identify produk komoditi yang ada cost, ini beberapa benda kita nak kena observe. Cost dalam arti kata accumulation yang saya kata tadi lah. So sama ada kita tengok price pattern kalau ada. So triangle, flex, rectangle ni maksudnya ada consolidation lah. Itu beberapa bentuk accumulation yang kita boleh consider. And then monitor volume semasa consolidation dan tengok berapa lama dia consolidate. Dalam Wyckoff punya principle, dia percaya lagi lama consolidation, lagi signifikan harga akan bergerak. Dan yang keempat, tentukan persediaan saham untuk bergerak. So saham ataupun produk komoditi ni dah ready ataupun tidak nak move. Dan dorang decide this movement semasa di dalam fase accumulation ataupun distribution, dorang akan buat beberapa benda yang dia namakan sebagai 9 buying dan selling test. So dorang biasanya akan lalu test-test ni dulu before dia ready untuk bergerak dan pecah daripada yang digelar sebagai trading range, accumulation, distribution. Dia akan lalu 9 buying and selling test ni dulu. Okay, contohnya dalam trading range selepas rally, selepas dia rally kan, so dia nak start accumulate. Dah ada evidence tak daripada 9 selling test yang menandakan dah ada significant supply masuk dan possible untuk short position start. So kita nak masuk, kita nak tahu dia dekat fasa mana sekarang. So kita akan tengok 9 buying selling test nanti. Dan yang kelima, time your commitment with return to index. Okay, tapi ini kita abaikan dulu. So Wyckoff Composite Man. So Wyckoff ni telah cadangkan sebuah prinsipal untuk bantu kita fahami pergerakan harga yang dinamakan sebagai the composite man. Dalam panjang, kalau kita tengok arti yang antara tulisan dia kata all the fluctuations in the market and in all the various stocks and commodities as well should be studied as if they were the results of one man's operation. So kita kena bayangkan semua pergerakan dalam market ni adalah disebabkan satu orang. Dan let's say kita panggil dia composite man. Who secara teorinya dia duduk di belakang dan dia manipulate stocks dan komoditi ni kepada disadvantage kita kalau kita tak faham game tu. Dan to our great profit kalau kita faham game tu. So dia membayangkan, Wyckoff memberitahu yang di belakang tabir sentiasa ada sebuah big money, smart money, large operator, benda yang sama. Tapi beliau gelarkan sebagai the composite man yang akan mengawal pergerakan harga. Yang dorang, ataupun kalau kita revise balik COT punya session 2 minggu lepas, kita ada orang-orang market yang lebih
tahu bila market ni nak bergerak ke atas. Sebab diorang adalah the big game di belakang tabir. Orang yang involved dengan produk komoditi, contohnya orang involved dengan FCPO, kilang-kilang sawit, kilang-kilang crude oil, diorang lebih tahu. So diorang ni adalah orang-orang yang kita gelarkan sebagai composite man. Wyckoff advised retail traders to try to play the market game as if the composite man play it. So kita kena tahu macam mana composite man main, macam mana cara diorang fikir. In fact, he claimed that it doesn't matter if the market move are real or artificial. That is the results of actual buying and selling by the public and investor or artificial buying and selling by large operators. So ini dalam buku dia. So kesimpulan dia simpulkan composite man ni dia akan buat plan dorang secara berhati-hati dan buat projek dia. Dia nak, okay, kita kena accumulate dulu, kita nak bagi push harga naik. Kita kena distribute, kita nak push harga turun. So composite man akan attract public untuk beli bila dorang dah accumulate cukup banyak. Dengan buat transaction lah, dia buat macam-macam. Okay, kita ada buying ni, kita dah ready nak terbang. So dorang nak attract public untuk beli. Tapi dengan study dan practice, kita boleh dapat ability untuk interpret motif di belakang chart melalui style Wyckoff. Ini from Wyckoff point of view. So ini kepercayaan Wyckoff lah yang kita boleh faham behavior market of composite man. Dan kalau kita dapat faham, kita boleh identify banyak trading opportunities dengan lebih awal. Sebab kita dah faham behavior apa yang diorang cuba buat. Okay. So itu tentang 5 principles dia, approach dalam market. So ini pula 3 fundamental laws dalam Wyckoff. So ini menentukan potential future directional bias, ke mana arah nak pergi, berapa ready dia nak keluar daripada trading range. Okay, yang pertama adalah law of supply and demand. So this is very simple. Saya rasa kita semua dah faham siapa yang involved dalam trading adalah apabila demand melebihi supply, harga akan naik dan sebaliknya. So itu first fundamental law. Yang kedua, mungkin ini law yang baru dengar, yang saya cerita tadi adalah law of cause and effect. Kita nak tengok potential dia of the price movement dengan melihat the cost of the price. The cost basically bermaksud horizontal point count dalam point of figure ataupun dalam bahasa mudahnya dia adalah accumulation. Itulah secara mudahnya. So the bigger the cost, the bigger the accumulation or distribution, lagi lama dia accumulate, the bigger the effect. So lebih jauh dia akan pergi. So ringkasnya macam tu je lah. Okay. Kemudian adalah law of effort and result. So ini akan memberikan amaran bila pertukaran trend boleh berlaku. So dan ini biasanya kita nak tengok based on divergence, anomaly, price volume. Anomaly of the price volume. Okay, basically effort and result ni dia nak ceritakan kalau volume tinggi, possible untuk result dia pun akan tinggi. Kalau volume rendah, result dia pun akan rendah. So harga tak bergerak sangat. So basically itulah dia price and volume. Okay, so itu 3 benda yang agak simple untuk difahami, tapi just penting untuk tahu ini antara fundamental laws yang Wyckoff akan guna. So Wyckoff market structure yang biasa kita tengok, macam yang mungkin very basic, yang kita semua tahu adalah macam ni. Kan, ada 4 fasa, accumulation, markup, distribution, markdown. Semua tahu benda ni? Boleh komen? Semua pernah dengar tentang benda ni? Okay, walaupun saya tak nampak komen, saya rasa semua pernah dengar. Ya, okay, nampak komen dah. Okay, so ini antara benda yang very common. Tapi sebenarnya dalam Wyckoff method punya style, ataupun kalau kita dalami lagi Wyckoff method, Richard Wyckoff dia telah spesifikkan lagi apa yang terjadi sebenarnya di dalam accumulation dan distribution. So itu yang kita akan tengok sekejap lagi. Yang mana kita akan masuk ke topik yang kedua, iaitu memahami asas skematik Wyckoff. So dalam topik ni kita nak fahami lebih dalam fasa accumulation, dalam fasa distribution, apa benda-benda yang terjadi di dalam. Actually ada accumulation ni dia bukan sekadar accumulation biasa. Dalam accumulation pun sebenarnya ada game-game yang sedang dimainkan. Dan kalau kita fahami setiap events, kita panggil events dalam schematics ni, setiap event yang terjadi, kita boleh fahami the psychology behind it. Bila dia buat something, okay, kita faham apa yang tengah dia cuba buat. Bila dia pecahkan, contoh dia buat fake breakup, kita faham apa yang dia cuba buat. So itu yang kita nak faham lah melalui schematics ni Wyckoff ni. Accumulation schematic. So kita tengok gambar ni macam ni. Biasa pernah tengok tak gambar ni? Dia tulis PS lah, AR lah, SC, ST, LPS. Kadang-kadang macam pening. Kalau yang tak belah study tentang Wyckoff mungkin akan pening sikit. Apa benda semua ni kan? PS lah, SC, AR. Ini accumulation. Ini antara dan satu lagi yang kita tahu juga adalah ni tulisan-tulisan ni lah kita panggil sebagai schematic dia. Events dia. Events dalam schematic. Ada PS, SC, AR, ST.
Dan benda ni kita jangan ambil 100%. Contoh apa yang saya ajar, okay, itu confirm jadi. Dia possible untuk kita belajar secara general. Ini yang antara secara, panggil apa, secara cantiknya, ini benda-benda yang boleh jadi. Tapi possible juga ada benda-benda yang tak ada. Mungkin ada masa dia tak ada LPS. Dia ada yang lain tapi tak ada LPS. So dia bukanlah perfect 100% akan jadi sama, tapi kita nak fahami apakah events-events yang jadi dalam setiap schematics tu. Okay, ini accumulation dan kita ada distribution yang saya takkan ceritakan lebih dalam tentang distribution sebab basically distribution ni dia adalah mirror kepada accumulation. Terbalik je. So, tapi istilah dia akan ada lain sikit lah. Contoh ini dia guna UTAD, dia guna side of weakness. Tapi dalam accumulation dia guna istilah lain. Tapi kita tak cerita panjang situ sini sebab kita ada banyak sikit nak cerita. Okay, so jenis schematic. Okay. So ini adalah schematic. Ini adalah schematic. Sebelum kita go deep lagi dalam, kita kena tahu yang actually schematic, Wyckoff schematic ni dia ada beberapa jenis. Ada banyak jenis. Kita ada 8 jenis schematic of accumulation dan 7 jenis pattern of schematics distribution. So ada berbanyak jenis. Dia ada kadang, kalau saya nak mudahkan pemahaman dia, ada Wyckoff schematic yang berbentuk sideway yang mendatar. Possible juga ada schematics yang bentuk dia mungkin triangle ataupun bentuk channel yang downward channel, upward channel. So schematic yang berbeza sikit dia akan tunjuk. Tapi biasanya kita akan jumpa type 1 dan type 2. Type 1 yang mainly kita akan jumpa lah. Kita akan bincang sekejap lagi. Tapi tak penting jenis mana sangat, asalkan kita faham apa event yang sepatutnya dicapai. So, dan kalau selepas accumulation, dia ada juga re-accumulation. So ini ada dia punya style schematic lain juga sikit. Redistribution pun ada lain juga sikit. Tapi kita takkan go deep. Kita takkan deep dive lagi pasal benda ni lah untuk hari ni. Yang penting kita tahu ada benda ni. So ada banyak jenis. Supaya kita tak pelik. Asal ini tak sama dengan apa yang saya ajar. Etc. Okay. So yang pertama, kita akan tengok tentang PS. Okay. So for the sake of kita nak faham, every event yang saya sebut, saya akan tunjukkan gambar di bawah. So kita boleh kaitkan sikit. Okay, so kita tengok yang PS. PS tu maksud dia preliminary support. So ini adalah momen ketika substantial buying mula memberikan support selepas prolonged down move. So dia dah jatuh banyak dan dia dah mula nak menampakkan tanda-tanda dia nak stop. Okay, so kita tengok ni ada PS dan kemudian volume semakin meningkat dan harga semakin widen, maksudnya semakin membesar dia punya candle bar. Dan boleh jadi menandakan downward move mungkin dah sampai ke hujung. So dalam contoh gambar ni yang pertama dia. Dia punya preliminary support. Support awal. Itu nama dia preliminary. Okay. Kemudian yang kedua, selepas PS terjadi, kita akan berlakunya selling climax. So ini adalah point yang mana widening spread dan selling pressure, climax dan panic selling semakin diserap oleh smart money. So dekat sini, all the selling akan di stop. Total stop. Biasanya harga akan close jauh daripada low. Yang menandakan akan ada large buy interest. So macam ada, umpama macam ada satu wick yang panjang ke bawah. So maksudnya ada satu buying pressure yang kuat, push dia ke atas. So ada selling climax ke bawah. So kita akan tengok tu dekat SC ni bawah. So SC ni pun umpama PS lah juga. Cuma the end preliminary support yang terakhir yang akan terjadi dalam fasa accumulation. Okay. Yang ketiga, selepas PS terjadi akan ada automatic rally. Okay, ataupun kalau dalam distribution dia panggil sebagai automatic reaction. AR juga. Automatic rally AR. So dalam fasa ni, sebab intense selling pressure tadi tu dah berkurang banyak. Semua buyer dah absorb. Maka wave of buying, orang buy sikit je. Sekarang orang yang sell bawah tadi, kita bayangkan apa yang terjadi di market. Yang sell, yang cuba jual ni, semua dah dibeli oleh smart money. So selling pressure dah berkurang banyak. Tak ada orang nak jual dah. Bila tak ada orang nak jual dah, sikit je dia push buy sikit, harga akan puff ke atas terus laju. Dan dia akan di-fuel lagi, dia akan disemarakkan lagi dengan short covering, orang yang cut loss. So makin banyak orang cut loss, dia ingat nak sambung short bawah lagi. Tapi tak jadi short bawah. So kena stop loss, puff, lagi laju ke atas dia pergi. So ini automatic rally. Siapa yang perasan kadang-kadang selepas laju jatuh, dia akan naik laju. So ini automatic rally lah, dipanggil oleh Wyckoff. So the height of this rally akan bantu define apa boundary of accumulation trading range kita. So bila kita dah tahu dekat mana height of the AR, kita akan tahu di mana kita punya orang panggil the resistance ataupun supply, the supply zone ataupun upper boundary of sideway kita sekarang. So kita akan mark dekat sana. Okay. Kemudian yang keempat, ST ataupun secondary test.
So selepas automatic rally terjadi tadi, harga akan revisit area secondary test. Di mana area secondary test ni mungkin boleh jadi dekat area selling climax tadi lah. Itu ST akan test kat sana. Dia nak test supply and demand balance pada level tersebut. So nak tengok ada ramai orang beli ke tidak lagi sekarang. Ke orang masih nak jual ke tidak. So kalau dia tengok harga bottom ni dah confirm, volume dan price patutnya berkurang dengan banyak waktu market approach area SC ni. Dan biasanya ST ni bukanlah satu je, dia akan test beberapa kali selepas selling climax terjadi. Okay. Kemudian yang kelima, test. Test ni macam secondary test lah. So dia test banyak-banyak sikit untuk dia test kita punya support yang di bawah sekarang ni. Okay, kemudian spring ataupun shakeout. Banyaklah istilah-istilah dia. So kebiasaannya dia akan berlaku di hujung trading range dan membolehkan dominant player, which is the smart money tadi or the composite man, untuk membuat definitive test. Dia nak buat test yang terakhir. Spring akan membawa harga ke di bawah low of trading range. So dia akan push ke bawah, dia akan tengok. Okay, sekarang orang masih nak jual ke tidak? Ke orang tak nak beli dah? So kalau supply tak banyak, orang nak jual tak banyak, dia push balik ke atas dan sebab tu ini tempat-tempat orang kena fake breakout. Dia ingat dah pecah SC ni tadi ataupun dah pecah support, harga nak ke bawah sebab dah breakout. Tapi di sinilah atau istilah lainnya adalah fake breakout dekat spring ni. Okay. So ini akan membolehkan smart money mislead public tentang trend direction. Dia ingat dah pecah. So dia nak short di bawah. Sedangkan dia tengok orang nak ke bawah, okay ada lagi sikit orang nak jual. Dia tambah beli lagi. So dia dapat bargain price bila orang tengah menjual lepas breakout tadi. Tapi tak wajib untuk ada. Kadang-kadang tak ada pun. Ada jenis schematic yang tak ada. Tapi biasa kita akan terkena lah dekat tempat sini. Kita ingat dah breakout kan. Especially breakout traders. Tapi rupanya dia nak membuat spring. Kemudian yang ketujuh adalah sign of strength, SOS. So selepas spring terjadi, mungkin dia akan buat lagi secondary test. Kemudian dia akan push harga ke atas. So ini adalah SOS. Harga bergerak dengan kelajuan yang meningkat dan volume yang lebih tinggi dan dia mungkin akan memecahkan. Dia dah memecahkan kita punya trading range ke atas ni, the upper boundaries. Biasanya terjadi selepas spring. Kita tengok SOS kat sini, dia dah pecahkan tu. Okay. Kemudian ada beberapa yang saya tak tulis kat sini adalah creek. Tengok kat bawah ni, ada satu tulisan nama dia creek. So creek ni adalah the upper range. Upper range of kita punya upper boundary ni. Based, ataupun macam supply zone lah. Di supply zone. So dekat sini nombor 9 ada jump across the creek. Ini terjadi dulu lepas spring sebelum SOS. Dia akan melompat first, dia pecahkan creek. So sebab tu nama dia jump across the creek. Selepas tu baru dia buat LPS, the last point of support. Kemudian dia naik lagi sekali, sign of strength. Okay. So LPS tadi last point of support. So ini adalah low point reaction ataupun pullback selepas SOS. So dia akan pullback sikit dengan RBS yang lebih low volume. So LPS is basically a pullback lah. Macam yang first selepas JAC, jump across the creek tadi, dia LPS kepada RBS dia dekat sini. Ataupun dekat bahasa Wyckoff, bahasa dia adalah creek. Ataupun bahasa lain pun ada juga, macam-macam bahasa dia. Kadang-kadang bahasa dia je buat pening. Sebenarnya kita faham benda tu. Sebenarnya dia RBS ke apa ke. Kita cuba tallykan dengan kefahaman kita. Istilah Wyckoff dia guna lain. Macam ni BU ataupun backup. Ni tak ada dalam gambar. BU ataupun sometimes orang tulis BUA ataupun ada tulis buku tulis BUEC. Semua benda yang sama. Dia adalah backup kepada creek. Backup action. Backup to the creek. To the creek dekat sini. So basically dia macam LPS lah. Dia nak dia punya pullback selepas dia pecahkan creek tu. So ini adalah ada beberapa orang dia gunakan istilah yang lain. So ini untuk kefahaman kita lah kalau terbaca benda tu. Okay. So semua boleh nampak? So macam distribution, dia terbalik je lah dengan accumulation tadi. Kalau macam contoh ni, BCLX ni ada buying climax. So dia ada buying climax kat sini, distribution. Selepas dia naik, ni dia punya pump, ni macam point of supply. So sini dia buying climax, lepas ada automatic reaction dekat sini. So sini dia secondary test. So sini tadi kita ada, dekat bawah kita ada apa tadi? Spring. Kat atas sini kita ada uptrust. Pun basically benda yang sama, dia punya breakout, fake breakout dia dekat sini. UTAT pula adalah uptrust after distribution. Lebih kurang benda yang sama, macam spring tadi, dia nak fake breakout dia juga. Kemudian LPSY sama dengan LPS kita tadi, ini adalah last point of supply. Macam kita tadi, macam sini adalah LPS, last point of support. Sini LPSY, last point of supply. Dia terbalik je. SOW pula adalah sign of weakness. Kita punya sini SOS, sign of strength. So dia istilah yang sama je. Benda yang sama, cuma istilah dia lain sikit. Okay, setakat ni semua okay?
Semua okey? Kalau okey boleh komen. Boleh follow lagi ya. Alright. Okay, Chun. Beres. Okay. Laju tapi okey. Oh, okay. Sorry. Kalau laju, boleh saya akan bagi a few examples dalam real chat sekejap lagi ya. Okay. Apakah selepas kita habis schematics and phases, kita akan tengok real chat. Apakah yang penting dalam schematic? Okay. So, mungkin akan orang rasa, banyak sangat benda nak tengok. Okay. Kalau kita nak orang panggil TLDR, too long don't read, apa yang paling penting dalam schematics ada beberapa benda. Yang pertama adalah break of the structure dan a sign of strength. So dia berjaya break the structure of the trading range dan ada sign of strength keluar daripada structure itu, yang pertama. Dan yang kedua adalah ini key events. Apa yang penting dalam Wyckoff schematic ada 3 benda. Seperti yang ditulis oleh Ruben Villahermosa dalam buku dia Wyckoff Methodology in Depth. Dia kata ada 3 penting. Kalau banyak sangat ada 3 penting yang kita kena tahu. Yang kita kena nampak. Iaitu pertama di mana spring berlaku, yang kedua di mana sign of strength ataupun sign of weakness, dan BUC. BUC ni macam saya kata tadi backup creep. Backup to the creep. Dekat mana dia terjadi. So bila kita tahu benda ni, at least kita nampak ada satu schematic yang tengah terjadi dan kita boleh agak direction dia nak ke mana. Ke arah SOS tu lah, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay, so ini contoh dalam FCPO yang kita boleh tengok. Okay, ini adalah contoh reaccumulation punya chart. Kita boleh tengok dekat gambar ni, macam saya ingat tadi, SC, selling climax terjadi dekat sini. So, ini contoh selling climax yang terjadi, di mana selling climax tadi saya ada katakan, biasanya akan terjadi dengan volume yang banyak. So, ini volume yang signifikan dekat sini. Boom. Okay, so kita pun tandakan, okay, ini adalah possible selling climax. Kemudian dia naik ke atas dengan laju. So, ini adalah possible the upper boundary of trading range kita, iaitu kita punya automatic rally ke atas ni. Kemudian dia test ke bawah, dia break sikit. Kita tak tahu, mungkin masa ni kalau kita tengok chart, kita ingat dah nak pecah support. Tapi kita sabar, kita tunggu dulu schematics beberapa events dah ada, baru kita boleh cari point of entry. So sekarang bila kita tengok dekat mana yang dah ada event-event yang penting. So contoh, ni time frame 15 minit. Ini Jun tahun ni And then kita tengok dia berjaya naik balik ke atas dalam trading range. So kita decide, okay, ini maybe possible secondary test ataupun spring. Tak, Wyckoff valid untuk semua. FCPO ke, crude oil ke, saham ke, cuma based on macam mana kita nak gunakan dia. So, bila kita tengok sini, okay, dia naik ke atas balik, kita nampak sini mungkin dah ada satu area creek lah, ataupun area zone dekat atas tu. Dia menandakan dekat trading range kita. Kemudian kita tengok dia ke bawah lagi sekali. Okay, sekarang dia ke bawah lagi sekali, tapi dia tak pecah kita punya ST tadi. Okay, so ini, tapi dia pecah kita punya bahagian SC, selling climax kita. So, this is possible another spring terjadi. Sebab apa? Kita tengok lepas spring, pop dia ke atas dengan laju. Okay, so dekat bila pecah dengan laju ni, kita tengok dekat atas, okay, kita tengok mungkin ni dia tengah test all the selling punya pressure tadi, selling tak kuat sangat, dia buat spring dan dia JAC kat sini. Jump across the creek. So, dia pecahkan creek yang ada. So, selepas jump across the creek, kita tengok akan ada LPS. So, macam ni jump across the creek, dia buat LPS, last point of support. So, sekarang dia buat last point of support dekat sini, dia break lagi sekali, dia buat BUA. So, dia buat backup to the creek dekat sini pula. Rehat dekat creek, baru dia menyambung perjalanan dia. So, dia tak mudah nak tengok. Ini macam yang dah jadi kan. Nanti kita tengok yang belum, yang naked chart, kita cuba cari mana point-point dia. Tapi ini dalam real chart lah kita boleh tengok. Dia tak 100% mengikut chart yang ada, tapi kita boleh nampak gaya-gaya dia tu ada. Amir and Batlis. Oh, ingat saya tulis Amir tu. Okay. So, point of entry ada beberapa tempat, nanti kita akan tengok. Antaranya adalah kita nak cuba cari point of entry selepas dia membuat spring. So, selepas dia membuat spring, kita nak cari bila dia buat LPS. So, kita tengok spring antara tanda lah. Macam tanda last, okay, ini macam possible lah ni. Ini tanda awal. Bukan tanda last, sorry. Tanda awal. Nampak possible, dia nak reverse. Boleh. Spring boleh jadi beberapa kali. Tanda akhir, bukan tanda akhir lah. Tanda yang lagi kuat untuk menentukan possible untuk dia buat trend reversal adalah bila dia buat SOS. Sign of strength tadi. So, bila kita nampak dia buat sign of strength, kita tengok, okay, ni possible ni. Kalau dia buat LPS lagi sekali, kita nak cuba cari entry kat sana. Ataupun kalau dia buat BUA, backup to the creek dekat sini, kita nak cuba cari entry dekat sini juga. Basically, bila dia pull back lah. Bila dia buat satu tanda nak reversal, spring kat sini, SOS, kita nak cari. Dia buat pull back untuk cari entry.
Okay, itu tentang events tadi ya. At least kita nak fahami dulu dia punya perjalanan tu. Semua boleh faham tak? Okay, kalau kita semua boleh faham, kita akan tengok seterusnya pula, iaitu tentang market phases dalam Wyckoff. So ini kita go through laju Kita go through laju dulu. So ada 5 phases dalam Wyckoff schematics. So yang pertama adalah phase A. So phase A, kalau kita tengok dekat sini, kita perasan dalam gambar ni ada beberapa fasa. So fasa-fasa ni ada makna dia lah. Okay, untuk kita fahami juga. Schematic kurang faham. Kita tengok contoh lagi satu nanti. So phase A biasanya dia menandakan stopping kepada prior downtrend ataupun uptrend. So dalam fasa ni adalah fasa terjadinya PS dan SC. Preliminary support dan selling climax tadi. So dekat fasa ni adalah fasa di mana dia nak cuba stopkan the prior trend. Kalau downtrend dia akan cuba stopkan fasa tu. So sebelum ni supply is dominating. Supply tengah jauh push ke bawah. Tapi supply yang semakin berkurang akan dibuktikan selepas ada PS dan SC tadi. Kemudian kita akan nampak jelas dengan chart harga spread yang besar dan heavy volume, dan selepas tu ada AR yang terjadi, automatic rally, dan kemudian ST dan SC akan tunjukkan kurang penjualan yang berlaku. So biasanya harga akan berhenti dekat SC, kan, dekat selling climax tu last. Lepas tu buat ST, habis. So dekat fasa ni PS, SC, AR, AT. So bila dah ada fasa ni, ini fasa-fasa dalam phase A dia panggil. So ini fasa untuk berhentikan the prior trend. Okay. Tapi kalau ST tu dia pergi jauh lagi bawah daripada SC. So maybe dia nak buat new low. So belum lagi accumulation nak buat. Ataupun nak buat new prolonged consolidation. Dia nak prolonged consolidation lagi lama. Possible. Itu antara beberapa probability yang possible untuk jadi. So ini kita dah tengok tadi. Okay. So itu dah tengok tadi lah. Okay, ini tak berapa penting. So kita tahu ini phase A. So phase B pula. So phase B adalah tempat building a cost untuk uptrend yang baru kalau dalam fasa accumulation. So dekat phase B ni, sinilah orang biasa orang panggil accumulation. Ini adalah dia merujuk pada phase B. So dalam fasa ni, insti dan large money sedang accumulate dengan harga yang lagi rendah untuk anticipate next markup. So biasanya akan ambil masa yang panjang ataupun ikut time frame kita lah. Kalau untuk 5 minit, mungkin 4 jam tu panjang. Kalau daily chart, mungkin berbulan-bulan tu panjang. So dia bergantung dengan time frame mana kita guna. So dalam fasa phase B ni akan beberapa secondary test terjadi. So dia test. Dia nak pastikan dia accumulate tu dengan harga yang paling okey. Okay. Overall big money akan menjadi net buyer dalam trading range yang terbina. So jatuh je dia beli. Sebab dia nak accumulate sebanyak mungkin. Okay. Bila supply nampak dah kering, dia rasa okey. Rasanya orang seller tak banyak dah. Dia rasa seller tak banyak, dia akan ready untuk fasa C. So di fasa C ni lah, dia akan buat decisive test. Ini macam ultimate test dia. Dia nak tengok berapa banyak supply yang ada lagi. So first, dia akan buat spring dulu. Dia nak tengok berapa banyak supply orang nak menjual. Dia tengok tak ada orang nak jual sangat, dia push balik harga ke atas. So kalau dia berjaya, dia push balik harga ke atas, dia tengok orang tak nak jual sangat dah. So inilah antara first sign untuk kita cari trading opportunity kita. So tanda-tanda harga nak bergerak bila dia dah dalam phase C. So kalau ada SOS selepas spring, ada sign of strength, akan validate lagi analisis kita. Tapi test of supply boleh jadi di atas trading range tanpa spring. So boleh possible je spring tak ada, tapi susah sikit kita nak identify phase C. Okay. Phase D, kalaulah analisis kita betul, dalam phase D ni tadi, spring ni basically dia nak cuba pecahkan kita punya boundaries bawah ni tadi, area selling climax kita, yang mana dah menjadi area support ataupun demand zone, dia cuba pecahkan, dia membuat satu wick yang panjang. Okey, kalau dia berjaya, mana tadi? Phase D. So kalau betul, dalam phase D, ini akan terbukti. Dia akan buktikan melalui dia buat pattern SOS dengan price spread yang besar, a big candle, dan volume yang akan besar. Dan lepas tu dia buat pullback, LPS, last point of support dengan small price and volume spread. So high volume, maksudnya high, a very big force yang tengah push dia keluar dan dia pullback dengan volume yang kecil. So itu dalam fasa D. Pada fasa ni, harga at least gerak sampai top TR kita, sampai top trading range. Okay. So waktu LPS ini antara tempat bila dia pull back dekat support RBS ni adalah tempat yang buy net position. So dalam Wyckoff dia nampak ni sebagai LPS. Dia dah buat SOS dan dia buat LPS pula.
Kemudian fasa E, which is the last phase, dia gerak keluar daripada trading range. So maksudnya memang confirm dah betul. So dia buat a new trend, dia berjaya break daripada accumulation penyepat ataupun distribution dan dia push ke atas dan waktu ni dah very obvious kat semua orang sedang uptrend. Okay? So basically macam tu. So secara mudahnya, okay, dekat mana nak letak stop loss? So letak stop loss ni kalau ikut dia bergantung. Kita boleh decide stop loss kita based on macam-macam benda lah. Kita punya risk management, market structure. So dia tak ada specific part. Kalau kita punya risk kecil, kita boleh set ikut risk kecil. Cuma dia akan risky sikit lah. Dan ikut time frame kita juga. Kalau risk kita kecil, mungkin kena cari entry di time frame kecil sikit. So yang itu, the arts, itu ada seni dia sikit lah nak stop loss. Dia tak ada specific jawapan. So dalam secara ringkasnya, phase A sampai E adalah ini. Phase A adalah weakening of the prior trend. Phase B adalah consolidation period. Dia tengah accumulate. Phase C adalah first sign potential trend reversal. Dia buat spring. Dia dah buat U-turn. Okay. Dia dah ready macam tanda-tanda nak reverse. Itu ada antara dia punya first sign. Phase D dia test power of the new trend reversal. Dia tengah test power. So ataupun dia buat trend baru dalam trading range. So dia naik ke atas tadi kan. So dia buat satu trend baru dekat sini. Trend yang kecil dalam trading range. Dan phase E dia breakout daripada trading range dan make a new trend. So ini cara ringkas dia lah untuk korang faham. Alright. So kita tengok secara praktikal. Tengok praktikal Sekejap saya lupa. Kak Izzah, saya masa saya buat apa Sampai 9.25 atau 9.30 lah. 9.25 Okay. Alright, ada masa sikit. Okay, so kita tengok secara praktikal. Mari kita tengok sama-sama. Kita akan tengok FCPO. Alright. Besarkan sikit. Okay. So, okay, maybe dekat sini. Okay. Ini saya perlukan interaction semua. Saya akan gerakkan chart, saya akan gerakkan mouse dan korang cuba bagi tahu. Di bawah ni ada tarikh, ada masa. Cuba korang tengok dekat bahagian mana yang korang nampak macam ada Wyckoff schematic. Okay. Bagi tahu dekat mana korang rasa. Saya scroll lah sikit. Okay, ini 10 Ogos. Ini chart 5 minit Ini 10 Ogos lagi, 10 Ogos petang. 11 hari bulan 8. Okey, 11 bulan 8. Pukul berapa? 11 bulan 8. Ini 11 bulan 8. Ini 10.50. Ini 10 Ogos malam punya session. Ada yang kata 9 Ogos. 9 Ogos. 9 Ogos. Ini 9 Ogos. 2.5. Apa yang korang nampak? So first, kita dalam Wyckoff schematic, apa yang kita nak cari? Kat mana selling climax terjadi? Ataupun buying climax. Kau tengok sini, ada tak buying climax, selling climax yang ada significant volume. Tengok volume kat bawah. Mana yang tempat significant? Tu cara tips-tips dia lah. Okay, ni macam ni kan, contoh ni significant volume. So, adakah ini possible? 8-9 malam. Tengok, 8-9 malam. 8-9. Okay, tengok kat sini. Adakah ini possible? Volume dia mungkin tak berapa sangat. Apa lagi contoh lain? Macam ni, volume. 10 Ogos 2.5. Possible tak? Ada tak ini? Macam, adakah kita nak kata ini adalah buying climax? Tengok kemudian lepas tu apa jadi. Okey. Kalau saya tengok kat sini, antara yang kita boleh tengok, okey, mungkin ada banyak mata yang kita boleh tengok. Wyckoff schematic ni banyak mata. Tapi mungkin antaranya adalah ini. Kita tengok kat sini. Tengok harga yang ke bawah, puff. Dan dia buat spread yang besar dengan high volume. So saya rasa saya nampak possible dekat sini kita ada satu selling climax. SC kat sini. So kita boleh cuba bulatkan. Kita buat satu bulatan dekat sini. Boleh nampak kan? Okay, mana tadi? Selling climax kat sini So kita buat satu petak kat sana untuk tanda. So, ini adalah selling climax kita. So kita tandakan. Okay, bila kita tanda buat kotak macam tu nampak cantik sikit. So dekat sini possible adalah kita punya cantik sikit. Okey. Mungkin sini adalah kita punya SC. SC kita. So kita tengok, selepas SC, ada tak AR yang terjadi? So pop, dia buat sampai sini, AR. So kita tandakan boundary. Nampak dia poof naik ke atas.
So kita tengok, okay, so kita boleh set sini sebagai trading range kita. So kita tarik balik kotak balik sampai ke bawah sini. So dekat AR, automatic rally, situ adalah tempat trading kita punya TR, trading range kita. AR. Okay, boleh clear setakat ni? Boleh nampak tak yang macam ni? So selling climax terjadi dengan volume yang besar, pop naik ke atas. So ada automatic rally. Kemudian dia ke bawah. Okay, kemudian ada beberapa test ke bawah kita nampak. So macam ni dekat sini. Dekat sini dia test. So ini mungkin adalah apa yang kita panggil kat sini? So ini kita panggil sebagai apa? Siapa boleh tahu? Belum spring. Secondary test, betul, secondary test. Ini ada secondary test, so ST. Kemudian dia pecah ke atas. Oh, sekarang dia pecah ke atas. So bila dia pecah ke atas ni, okay, ini tak ada dalam, kita tak belajar tadi tapi ini juga kita boleh gelarkan sebagai upthrust. Upthrust So ini macam fake breakout ke atas. Okay, so kenapa kita boleh gelar sebagai upthrust? Sebab as of this time, kita tak tahu dia nak buat re-accumulation ataupun distribution ataupun accumulation yang biasa. Kita tak tahu lagi tapi kita assume, okay, kita tengok based on dia punya behavior lah. Tapi sekarang dia buat fake breakout ke atas. Dan sebab dia buat selling climax, kita assume dia tengah buat accumulation dekat sini. Okay, so ini uptrust, just a fake breakout lah, istilah untuk fake breakout. Kemudian kita tengok dekat sini. Dia pecah ke bawah sikit, lepas dia naik. Nampak? Dia pecah ke bawah, lepas dia naik. So ini apa yang kita panggil sebagai apa dekat sini? Spring. Betul. Betul. Okay, bijak semua. Spring dekat sini. Alright. So, bila dia buat spring dah, kita tengok apa pula yang terjadi sekarang. Okay, dah tengok sikit. Tengok sikit sekarang. Okay. So, dekat sini, istilah dia kita boleh gelarkan juga bahagian area ni sebagai creek. Kita ada satu range creek dekat sini. Okay. Ni area zone kita lah. Ini adalah creek kita. Kemudian dia test ke atas lagi. Okay, dia test ke atas lagi. Kemudian, tengok lagi ke bawah. Tengok lagi sini. Test lagi. Alright. So, sekarang dia buat apa lagi? Dia buat apa pula dekat sini? Oops. Dia buat apa sini? Creek is just basically a zone lah, Amir. Antara supply zone ataupun demand zone. Ataupun bahagian support resistance. Belum lagi dekat sini. Sini dia buat satu lagi spring dekat sini. Okay. Spring boleh ada 2, ada 3. Ataupun dekat sini maybe dia buat ST. Bila kita tengok kan, ada spring yang lain dia buat. Mungkin dekat sini dia buat ST. Dia masih buat test lagi. Ataupun spring. Tak kisahlah nama dia apa tapi kita nak faham konsep dia. Tapi dekat sini kita tengok, dia test lagi sekali okay. Dia test lagi sekali, so dia naik lagi. Okay, nampak possible tu spring. Kemudian dia start, naik lagi. Dia naik. Okay, selepas spring, okay, sekarang kita tengok apa yang jadi. Puff. Dia pecah. So sekarang nampak dia pecah. So dekat sinilah dia dah buat jump across the creek. Ataupun SOS. Ataupun SOS kat sini, sign of strength. Dia berjaya break daripada trailing range. Dan lepas tu kita tengok dia buat pullback yang kecil. So dekat sinilah dia punya LPS. Dia test lagi Dia test sikit LPS dia, kemudian dia naik lagi. So yang lain tu SOS lah, dia buat SOS lagi. Sini buat SOS. So ni dah SOS dah. Sign of strength. Last point of support. LPS is last point of support. Okay, nampak? Kemudian dia pom dan ke bawah. Okay, habis. Okay, kemudian sekarang. Sekarang mungkin dia tengah buat ada satu lagi white cost schematic yang baru. Kalau kita lukis, mungkin ada distribution ke. Okay, so itu contoh lah. Kita tadi daripada awal. So, untuk kita yang tak masuk lagi, apa yang kita nak cari sebenarnya adalah kita nak cuba cari white cost schematic yang dah membuat spring. Kita tengok apa yang terjadi sekarang, kita tengok. Dia dah ada tak ciri-ciri selling climax? Dah ada rally. Spring dia ada tidak? Ataupun UT dia, upthrust. Ataupun U-turn. Dia ada buat ke tidak? So kita nak tahu lepas ada tu baru senang untuk kita cari event-event yang berlaku sebelum dia. So contoh sebelum ni, contohlah ini tak terjadi lagi. Mungkin sampai sini. Kita nampak ada satu spring terjadi sini. So ini yang kita nak cari. Schematic yang dah buat macam ni. So bila dah buat macam ni, sekarang kita tunggu. Kita tunggu masa yang sesuai untuk kita cari entry. So kita tengok low. Okay, tengok. Okay, dia test lagi bawah, spring. Okay, kita nampak. Dah 2 kali spring ni. Macam nak pecah tapi tak pecah. Aku rasa dia possible nak masuk. So, bila kita rasa dia dah buat spring 2 kali dan kita rasa dah strong, dekat sini pun ada beberapa pullback yang kita boleh cari point of entry untuk masuk kat sini.
Selepas spring, kebiasaannya dia nak macam okay, dia dah test beberapa kali kan, dia buat spring pecah, supply tak ada. Test pecah, supply tak ada. Dia rasa nak go. Possible lagi. Ini macam possible, benda yang dah jadi kan. Possible je lepas dia test, tak pecah-pecah lagi. Mungkin dia nak test lagi. Ataupun boleh jadi failure juga. Kan, mungkin dia tak jadi accumulation, boleh jadi distribution. Betul, banyak hari nak kena tunggu, betul. So, macam kalau tengok nanti saya bagi tips kat hujung adalah, okay, kita tengok kat sini. Okay. Ini contoh, ini tadi. Ini sebab saya tengah trade crude oil, saya tengah tengok dia punya fasa kat situ. Okay, so kita sambung. So, itu contoh. So, schematics possible. Mungkin kalau untuk 5 minit, mungkin tunggu berjam-jam atau berhari-hari. Dia sesuai dia time frame yang lebih sesuai adalah time frame yang lebih besar. Sebab bila technical analysis ni, bila kita guna time frame yang lebih kecil, dia punya probability of failure always lebih tinggi. Sebab lebih banyak entry dan out yang kita nak masuk. So bila kurang entry dan bila kita kurangkan entry, which is lepas lagi besar, time frame yang lagi besar, so lagi kurang lah dia punya rate of failure dia. Daily pun okay. Daily okay. Cuma bila daily kita mungkin tunggu lagi lama, ataupun kita punya style maybe kita nak swing lah kalau daily. Ataupun kalau kita nak intraday, kita gunakan time frame daily untuk judge, kita cari entry di smaller time frame pun boleh juga. Alright. Okay, kita balik kepada slide kita sikit. Tak habis lagi. Okay, ini pula contoh dalam crude oil tahun 2018 untuk kita tengok contoh dalam fasa reaccumulation. Kita tengok buying climax, kemudian dia ada automatic rally, dia buat secondary test atas. So sini pun kita boleh namakan dia sebagai secondary test. Ini dilukis oleh Wyckoffin yang dalam SMI apa semua dekat stockcharts.com. Dia test ke bawah. So ada ST, secondary test kat sini. Kemudian dia pecah daripada buying climax. So dia buat UT, upthrust ataupun fake breakout. Dia umpama macam dia punya spring kat bawah. Bila atas kita panggil upthrust. Kemudian di sini dia buat LPS dan minor spring. Kemudian dia pecah. Bila dia break sini, dia buat SOS. Okay. So dan ini kita tengok sini. Kalau tengok gambar atas ni, kita tengok dia ada buat juga. Dalam wedge punya pattern, di atas ni dia ada buat dia punya schematics. Tapi schematics dia akan lain sikit. So ini adalah beberapa jenis-jenis schematic yang lain lah. Dia condong ke atas sikit dia punya schematic dia. Rising structure. Okay. So ketiga, 9.5 lah saya. Boleh. Sila. Yes, boleh Okay. Kalau macam 5 minit sebelum bagi tahu Taiza. Panjang gini. Okay, semua okay ya? Sesuai Tuan Abdul Rahman, tapi kena disesuaikan. Dia bergantung macam cara kita guna. Okay, saya teruskan. So yang ketiga adalah cara-cara mengenal pasti 9 buying dan selling test dalam Wyckoff. Okay. Okay, kita go direct terus. So macam saya kata tadi, biasanya Wyckoffin dia akan tunggu terjadinya test ni. Ini function dia lah. Test ni 9 ni dia kena lalu test, barulah macam ada tanda yang kuat untuk dia mula bergerak dan reverse. So apakah 9 test tu? So itu yang kita nak tahu. So yang pertama, downside price objective accomplish. So yang pertama adalah kalau dia daripada atas ke bawah, dia tengah nak terjadi selling climax. First of all, dia dah kena capai target profit mengikut point of figure chart daripada atas tadi. Kan macam kita buat chart pattern lah. Dia dah buat double top dekat atas ke, dia kena dah capai target profit double top. Barulah valid. Dia macam lebih kurang macam tu lah, valid untuk bermulanya fasa yang baru. Yang pertama. Tapi kita kena lukis menggunakan point of figure chart. Yang kedua, kena ada PS, selling climax and secondary test. Dia kena ada buat benda tu dulu. Okay. Yang ketiga, activity bullish. Volume increase on rallies and diminish during reaction. So, dia nak pastikan supply dah exhausted. So, dia pastikan masa dah naik ke atas, dia volume naik. Masa turun bawah, volume berkurang. So, kalau ada benda tu, maksudnya activity semakin bullish. Bullish activity dah boleh detected melalui chart. Okay, so macam dalam gambar ni, kita tengok settle test nombor 2. Preliminary support, selling climax dan secondary test. Dah ada. So, dah ada dekat awal-awal ni, ini adalah test yang kedua. Volume menipis di trading range dan harga mula buat higher high, higher low dekat sini. So, menandakan pengurangan dan absorption of supply
yang memudahkan harga naik walaupun demand masih tak banyak. So, macam bila dekat fasa ni, supply tak banyak, harga boleh naik walaupun demand tak banyak. Ini test yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah downtrend line dah broken. So macam dalam gambar ni, dia buat downtrend line dan dah broken dekat sini. So ini adalah test keempat. Dia kena dah break downtrend line. Yang kelima, higher lows dan yang keenam, higher high. So dia kena buat higher low dan higher high. Tengok buat higher low kat sini dan dia buat higher high. So test kelima dan keenam dah achieve, settle. Yang ketujuh, commodity stronger than the market. So kalau dekat US, crude oil dia akan bandingkan dengan S&P 500. So dia pastikan komoditi kita, dia punya buying lagi kuat daripada market, the current market index, which is S&P 500. So kalau lagi kuat, nombor 7 accomplish. Okay. Yang ke-8, base forming. So base forming maksudnya ada accumulation ataupun distribution terjadi. So dekat sini dia kita boleh nampak memang ada base yang dah terhasil. So point 8, test yang ke-8 pun dah settle. So test ke-9, kita estimate. Based on size our cost ataupun accumulation, kena at least 3 kali ganda the loss if initial stop loss were hit. So based on Wyckoff, kita punya cut loss, kita target lah mana cut loss kita, dekat berapa jauh dia nak pergi, kena 3 kali ganda daripada stop loss kita. So berapa jauh dia nak pergi, kita akan kira menggunakan point of figure. Ada cara nak kira lah. Based on berapa banyak, berapa besar dia punya accumulation tu, kita boleh kira berapa jauh dia boleh pergi. Itu based on point of figure chart. So, kalau harga dah ada ke-9 test ni, mengikut Wyckofian, barulah the product, commodity ke, stocks ke, ready untuk bergerak. Dia kena ada 9 test ni. So, itulah mazhab Wyckofian. So, selling test dia terbalik lah. So, this is the 9 buying and selling test. Okay, clear? So, macam, ini tak ada macam lah. Ini just contoh chart lain. Kemudian, kalau reaccumulation, dia akan ubah sikit. Ini macam 9 Wyckoff buying test, modified untuk reaccumulation test. So, dia lain sikit je lah. Tapi kita fahamkan prinsipal dia. Okay, approaching the end. So, ini adalah nasihat daripada Jesse Livermore dalam buku dia, Reminiscence of a Stock Operator. When approaching the case of 9 classic buying tests, the reader ought to keep in mind the following admonitions from Jesse Livermore. Dia kata apa? If a stock ataupun commodities doesn't act right, don't touch it. Macam bila kita rasa, ini pattern ni macam tak ngam lagi ni, schematics ni macam tak complete lagi, maksudnya kita jangan masuk dulu. Kalau kita trade banyak produk, FCPO, crude oil, soybean oil, FCPO tak ngam, kita tengok yang lain. Tengok mana yang tengah in harmony, dia kata. Because being unable to tell precisely what is wrong, kita tak tahu apa yang tengah jadi. You cannot tell which way it is going. So bila kita tak faham, dia tengah buat apa, kita tak tahu dia nak pergi mana. So, no diagnosis, no prognosis. No prognosis, no profit. No diagnosis, kita tak tahu dia tengah buat apa. Kita no prognosis, tak tahu dia nak buat apa. So, bila no prognosis, kita tak buat profit. Diam-diam. So, this experience has been the experience of so many traders, so many times, that I can give this rule. In a narrow market, when prices are not getting anywhere, to speak of but move within a narrow range, there is no sense in trying to anticipate what the next big movement is going to be, up or down. The thing to do is to watch the market, read the tape to determine the limits of the get no way prices, and make up your mind that you will not take an interest until the price breaks through the limit in either direction. So ingat, ini nasihat Jesse Livermore yang disampaikan hampir 100 tahun yang lepas, tapi masih relevan sampai sekarang. So benda yang sama. Tak kisahlah kita teknik apa pun kan. Bukan Wyckoff, bila kita tak faham, tak kena dengan teknik kita, tak ada setup, kita jangan masuk. Kita stop. Sebab kita tak tahu dia nak pergi ke mana. So, beberapa tips tentang schematic. Macam ada yang tadi macam komen lah, lama ni nak tunggu. Schematic akan ada setiap hari, jangan paksa, based on time frame mana kita tengok. So, schematic juga mengambil masa. Ada schematic M5, 5 minit. Mungkin ambil masa 4 jam ataupun berhari untuk kita nampak confirmation yang kita nak cari. Jangan cuba samakan chart dengan gambar schematic. Maksudnya, jangan tengok chart kan, sama ke tak dengan aku punya schematic. Jangan kita compare macam tu kan. Tapi yang lagi penting adalah fahamkan event dan phases. Tentang spring tadi, tentang sign of strength, tentang LPS. Kita fahamkan benda tu. Dan lebih banyak kita tengok chart, beribu jam kita spend masa untuk tengok chart, kita akan lagi faham. Okay? Okay, saya rasa tak ada masa untuk kita punya PNF.
Okay, tapi mungkin secara ringkas lah. Okay, secara ringkas. Adalah Wyckofians, dia mencari target price, dia akan menggunakan point of figure chart. So dekat mana kita nak tengok point of figure chart tu? Okay. Okay, ini macam masih ya. Saya tengok dia daripada atas kan. Nampak macam ada selling climax kat sini. Terus saya lukis dari sini tu. Tengah tengok dia possible ke tidak. Dia sekarang ni tengah buat sign of strength. Tapi dia patah balik sini mungkin LPS. Okay. Jadi masih memerhati. Okay, kita tengok macam mana kita nak tengok pengen apa tadi? Point of figure chart. Kita tengok dekat sini candles. Kita boleh tukar ke point of figure. Kat bawah ni kita tengok ada banyak lah. Renko lah, Kagi lah. Kita tengok point of figure. Point and figure chart. Bila kita buka point and figure chart, dia akan jadi harga lain tau. Harga dia akan berbeza dengan chart yang kita nampak tadi. Kalau korang perasan lain, dia akan berbeza. Sebab apa? Point and figure chart, dia tak mengambil kira hari. Dia tak based on hari. Kita tak tahu yang ini bukan ikut hari ni tau. Dia punya XOX ni, dia bukan ikut hari. Dia ikut just purely based on supply and demand. Pergerakan harga sahaja. EV Pro tak boleh. Okay, just based on pergerakan harga sahaja. Dia tak tengok masa. So, X, bila dia buat X, menandakan harga tengah naik ke atas dan O ni harga ke bawah, reverse. So, X ke atas, O ke bawah. Okay. Kemudian apa yang kita kena tahu lagi secara ringkas juga, adalah kita kena ubah first of all dekat setting. Dekat bahagian simbol kat sini, kita boleh tengok ada box size. Explain further tentang PNF. Okay, so kita boleh tengok macam mana nak setkan box size. So ini yang penting dalam point and figure chart, iaitu box size dan reversal amount. So ini adalah benda yang okay, alright. Saya dapat warning lah. So box size dan reversal amount. So ini yang penting lah. Box size ni, kalau kita letak sini satu, dia menandakan $1 of pergerakan. So setiap kosong ataupun X yang terjadi tu bersamaan dengan $1, which is 100 ticks. So dalam erti kata dia tak berapa relevan lah. Tengok kita cari contoh Bila kita buat macam tu, jadi apa? Nampak jadi pelik sikit. Harga nampak cat pelik sikit lah. Okay, so kita nak harga bergerak yang dia letak kat sini mungkin kecil sikit. So ini kita kena eksperimen sikit mana yang sesuai dengan market. Mungkin contoh saya letak 0.1, maksudnya 10 ticks. Okay. Reversal amount 3 ni pula maksudnya bila 3, dia 3 kali box size. 0.3. So bila harga berubah, dia reverse 30 ticks, barulah akan terjadinya perubahan dekat point and figure ni. Maksudnya apa? Contohnya harga dah sampai dekat sini. Sini dalam 81.35. Harga kena turun sampai 81.05. 30 ticks reverse ke bawah. Barulah akan terbentuk satu bulatan dekat sini. Selagi dia tak reverse 30 ticks, dia tak akan muncul. So kenapa signifikan ni adalah kita nak cari apakah reversal volume yang signifikan untuk market kita. Kadang-kadang 1 ticks, 2 ticks punya reversal bagi kita tak signifikan. So tak payah tengok. So bagi kita kalau dia reverse 30 ticks baru signifikan. So contoh macam ni. Harga dekat sini dia break daripada range yang ni. Okay, bagi kita ni signifikan. Sebab maksudnya ni break, dia reverse berpuluh-puluh ticks. Okay, macam tu lah. Okay, boleh faham So kita kena eksperimen sikit dengan kita punya box size dan reversal amount dekat sini ni untuk tengok mana sesuai. Dan box size, kita nak tentukan box size ni ada dua cara. Traditional dan ATR. ATR ni dia akan set fix lah. So tapi saya tak gemar sangat guna ATR, biasanya akan guna traditional. So kita setkan macam ni. Okay, kemudian tak ada kemudian lah. Okay, saya rasa habis dah. Saya akan nanti kena ban, takut kena ban lebih masa. Tapi macam tu lah. So daripada ni lah kita nak tengok last berapa lama dia accumulate. Kita nak define balik dekat mana kita punya selling climax tadi, kita all the schematics yang kita dah buat. So kita tengok fasa accumulation ni berapa lama. Contoh ini adalah accumulation period dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kurang 10 pergerakan. So kita akan secara mudah dia, kita akan cari mana dia punya selling climax, LPS dia. Kita akan target profit ke atas. Kita ambil 10 ke atas juga. So kita akan biasa dalam lukis, kita akan dia ada, kalau kita belajar MSTA dia akan buat kotak mana nak lukis dia punya bulat dan X tu. Kita akan direct dia ke atas. Kita akan lukis contoh macam ni kan. Contoh. Tak jumpa. Okay, macam ni pun boleh lah. Contoh macam ni berapa 10 yang ke atas. Kita nak kira sikit. Contoh
sampai sini. So itu target profit dia untuk point and figure chart. Okay, itu sahaja. Maafkan saya tak sempat explain habis tentang point and figure. Banyak lagi, sikit lagi dah nak habis dah. Okay, alright, so kita serahkan balik. Okay, thank you very much Dr. Aming. Saya perasan banyak dekat soalan dekat Q&A tu. So mungkin kita boleh kongsikan di hujung rancangan nanti. So saya nak sementara tu saya nak you all semua tolong tanyalah soalan kan. Sambil kita dengar nak hadam kan. Point and figure tadi pun tak sempat habis, tapi orang kata 9 buying and selling climax apa semua tu, dan juga tips-tips yang Dr. Amir dah mention apa semua tu. Sementara nak hadam tu, sementara kalau you ada soalan, silakan tanya. Macam mana yang tanya tadi, you ada 2 step dia, iaitu you pilih Q&A dan select all co-host. So lepas sesi dengan CGSMB nanti, kita akan go through you punya soalan tadi. Okey, terbaik. Tanpa buang masa, mungkin saya boleh serahkan pula kepada Tuan Nazrin Saidi yang merupakan CF broker niaga hadapan FBR Future Broker Representative daripada CGSMB untuk terangkan tentang promotion yang ada dekat CGS dan macam-macam lagi yang menarik. Sebab saya tengok pun macam-macam kan yang beliau yang pihak CGS akan ada offer kepada kita semua selaku kita partisipan webinar ni. So saya serahkan kepada Tuan Nazrin untuk memberikan sedikit penerangan tentang CGSMB. Dipersilakan. Terima kasih Encik Izzah, terima kasih. Okay, terima kasih juga kepada Encik Amir tentang penerangan yang agak padat tadi. Mungkin tak cukup masa. I think kita mungkin boleh bekerjasama untuk buat next class. Tak ada masalah. Okay, saya ambil sedikit saja. Dah boleh nampak ke saya punya... Belum lagi. Okay, saya dah share. Okay, Alhamdulillah. Okay, so nanti saya akan mempercepatkanlah saya punya slide. Nanti kita akan ada banyak lagi di sesi Q&A. Saya tengok banyak soalan dekat sana. Okay, ini adalah salah satu yang kita tawarkan buat masa sekarang, iaitu Syariah Compliant Futures. Nanti saya akan terangkan apakah Syariah Compliant Futures ni. Okay, next adalah, ini adalah disclaimer. Apa yang kami cakap pada hari ini bukanlah sebagai investment, apa orang cakap, nasihat investment atau apa-apa tentang signal ke, tak ada. Okay. Kenapa anda perlu memilih CGS-CIMB Futures? Kita ada cawangan dui license, iaitu share dan juga derivatif di seluruh negara. Kita juga boleh memberi nasihat profesional lah kepada trader-trader di luar sana, macam mana nak buka account, macam mana kita boleh beri nasihat secara profesional. Okey, platform dagangan yang lengkap. Kita juga sekarang ni mempunyai permohonan dalam talian, so anda tak perlu nak pergi ke office kami, isi borang fizikal, tak perlu. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Kita juga ada kempen dan webinar seperti yang kita buat sekarang. Ulasan harian kita bagi kepada klien-klien kita, iaitu selalunya FKLI dengan FCPO lah, kita bagi kepada klien-klien kita untuk mereka sebelum mula trade. Setiap pagi kita akan hantar. Kita juga adalah broker yang sedang memenangi anugerah sokongan 24 jam. Kami punya dealing desk adalah 24 jam. Jika anda ada masalah dengan trading platform ke, ataupun malam baru anda ada masa untuk call kami untuk tanya tentang produk-produk yang kami tawarkan, so anda boleh call kami. Kami 24 jam, 5 hari seminggu. Dan kadar brokerage yang kompetitif lah. So ini nanti saya akan terangkan. Next, produk-produk yang kami tawarkan iaitu produk patuh syariah, iaitu Bursa Malaysia Derivative. Kita tawarkan 3 produk buat masa sekarang, iaitu FCPO yang paling popular, FPKO, FEPO. So yang FCPO ni memang kita dah sedia tahu yang memang produk ni adalah produk patuh syariah. Tapi apa yang tak ditawarkan oleh broker-broker lain adalah ekosistem. Itu kami adalah broker yang pertama memperkenalkan ekosistem patuh syariah untuk produk futures. Okey. Next adalah produk luar negara pun kami ada juga tawarkan untuk patuh syariah punya futures. Okey, utamanya adalah light sweet crude oil, natural gas, soybean oil, soybean, wheat, soybean meal, corn and oats. Dan akan ada penambahan lagi tentang produk-produk luar negara yang anda boleh trade di CGS-CIMB Futures. Okey, platform dagangan yang kami tawarkan adalah 3. Kami ada 3, iaitu first adalah QXT. Anda boleh nampak interface dia clean, senang untuk guna. Ni adalah user friendly. Yang kedua adalah iTrade. Yang ni ada player web, dia juga ada mobile. Yang ketiga adalah iTrade Pro yang anda boleh buka
sampai 3 chat di trading platform anda. Okey, ini adalah perbandingan. QST kita ada desktop dan juga mudah alih. iTrade juga ada mudah alih ni mobile lah. Anda boleh download di App Store ataupun Apple Google Play Store. Dan juga iTrade Pro adalah hanya ada di aplikasi desktop saja. Okey, untuk carta pula ketiga-tiga platform kita gunakan candlestick chart. Okey, untuk yuran bulanan QST ada yuran bulanan iaitu 138 sebulan. Kita juga ada waiver lah untuk siapa-siapa klien yang capai tahap lot yang kita perlukan dan anda tak perlu bayar 138 untuk sebulan. Untuk iTrade pula tiada charge untuk kedua-duanya, player web tak perlu charge, mobile pun tak ada charge. iTrade Pro ada charge 188, cuma dia ada di platform web sajalah. Kelebihan QST adalah dia boleh dipercayai. Dia kalau kita nak masuk entry, dia cepat, dia senang. So anda tekan satu button, dua button dan anda boleh masuk entry. Dia ada perdagangan demo. So kalau anda nak asah skill anda dulu, anda boleh guna platform QST untuk belajar macam mana teknikal anda untuk disesuaikan dengan produk-produk futures. Boleh berdagang produk BMD dan juga niaga hadapan global. Boleh diakses di mana-mana lah sebab dia ada mobile aplikasi. Yang kedua adalah iTrade. iTrade mesra pengguna. Boleh berdagang dalam produk BMD sahaja. Dan sebab dia ada mobile, kita boleh trade di mana-mana lah. Untuk iTrade Pro, kelebihan dia adalah dia boleh membuka pelbagai chart. Contoh kita nak buka 3 chart time frame H1, M5, M15. So anda boleh guna iTrade Pro lah kalau anda nak trade produk BMD sahaja. Okey, next adalah ulasan harian yang kita hantar setiap pagi kepada klien-klien kita. Lah kalau anda nak trade. First adalah untuk produk FKLI. So kita akan hantar pada pukul 8 ke 8.30 pagi. So kita punya dealer akan buat ini ulasan harian berdasarkan data-data yang kami dapat dan juga kat sini kita akan bagi sedikit fundamental apa yang berlaku di luar negara dan juga di dalam negara kami dapat. Dan juga ada juga tentang kalau anda berminat untuk trade FCPO, kita ada bagi setiap pagi. So anda boleh gunakan data-data ni untuk menambahkan lagi anda punya peluang ataupun untuk anda profit di dalam trading. So kat sini juga kita akan ada bagi sedikit fundamental apa yang terjadi pada hari semalam. Okey, dekat sini juga anda boleh pergi ke laporan penyelidikan CGX CIMB, kita ada bagi di laman web. So anda boleh pergi ke itradecimb.com. Nanti saya akan bagi link. Okey, kempen yang kita buat sekarang adalah Syariah Compliant Futures Reward Campaign, iaitu kempen ni telah bermula pada 1 Ogos hari itu sehingga 31 Disember. Dan macam mana anda boleh menang adalah anda boleh menang dengan minimum trade adalah 10 lot trading volume, dan siapa ada highest trading volume sehingga ke akhir kempen, anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah yang tertera di sinilah. Okey, produk-produk yang kita tawarkan untuk produk ACF adalah seperti yang saya cakap sebentar tadi, FCPO, FPKO, produk-produk luar negara like crude oil, soybean meal, soybean oil, soybean dan juga rubber lah daripada SGX punya exchange. Okey, next kita juga ada futures reward campaign yang biasa punya. Okey, CME, jika anda berminat untuk trade produk-produk CME, kami juga ada tawarkan. Itu contract for difference CFD pun ada di CGS CIMB Futures. Okey, kelas akan datang. Okey, kita dah habis 2 kelas, iaitu kelas sebelum ni bersama dengan Ustaz Suhaimi dan juga kelas sekarang adalah dengan Encik Encik Amir lah. So next adalah kelas rahsia di sebalik candlestick yang akan dibawakan oleh speaker Nur Azam dan juga saya punya kawan iaitu Zarid sebagai speaker, dan moderator yang handsome pada hari ini iaitu Encik Eza akan ada juga. So kalau anda berminat untuk join kelas ni, anda boleh scan, anda boleh screenshot skrin anda ataupun anda boleh pergi ke link yang diberikan oleh pihak admin. Okey, ini adalah pada bulan hadapan 20 September, waktu yang sama, hari yang sama. Okey, next adalah kuasai Elliott Wave bagi memantapkan perdagangan anda. Speaker dia adalah Encik Azizul, Encik Zarid dan juga Encik Eza sebagai moderator. So anda boleh screenshot atau untuk join kelas ni ataupun anda boleh klik link yang diberikan oleh admin. Okey,
pembukaan akaun seperti yang saya cakap tadi, kita buka akaun hanyalah melalui online saja. So anda boleh imbas kod ni, anda boleh screenshot. So, nanti saya akan bagi tahulah lebih macam mana anda boleh untuk memilih produk akaun Patuh Syariah. So anda pergi ke laman web, nanti kalau anda scan, anda akan pergi terus ke laman web ni, cjscmb.com.my, dan anda klik apply online. Dekat sini kita buat 100% online. Anda hanya perlu upload pun just melalui online punya platform lah. So anda boleh guna laptop ataupun anda boleh guna mobile. Tak ada masalah. So kat sini bila anda dah tekan apply online tu, nanti dia akan keluar lebih kurang macam ni. Anda pilih akaun Islamic dan pilih derivative syariah compliant futures. So anda boleh pilih untuk trade BMD produk saja ataupun boleh trade foreign futures. Okey, ini anda macam mana untuk hubungi kami. So anda boleh screenshot. So first, kami punya office adalah di level 29 Menara Arasraya ataupun lebih dikenali sebagai Menara Bumi Putra Commerce lah. Bangunan ni di sebelah Sogo saja. Jika anda mungkin kebetulan ada di situ, anda boleh call kami dan atau anda boleh pergi ke bangunan tu untuk jumpa kami, untuk depan-depan pun boleh. Untuk anda bertanya ke apa, boleh di sana, ataupun anda boleh hubungi kami di nombor yang tertera. So kita punya desk 24 jam. So kalau anda nak call pukul 8 malam pun boleh untuk tanya produk ke, nak tanya brokerage ke, macam mana akaun anda ke, ataupun ada persoalan, so anda boleh call kami 24 jam, tak ada masalah. Ataupun anda malu untuk bercakap, anda boleh email sahaja soalan-soalan anda kepada kami. So nanti insya-Allah kami akan jawab soalan-soalan anda. Okey, terima kasih Daun Keladi panjang umur. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam kata Tuan Nazrin Saidi di atas pencerahan tu. Kan siap bantun lagi tu kan. So terbaik. So terima kasih Tuan Nazrin di atas penerangan tentang tentang promosi yang dekat CGS, tentang hadiah-hadiah yang bakal dimenangi, dan juga yang 3 jenis platform atau 3 jenis pilihan yang boleh pilih untuk trade dengan CGS-CIMB. Kalau ada apa-apa soalan, silalah kan, nak call ke, nak email ke, nak walk in ke apa ke. Memang dia orang punya support 24 jam. Tapi janganlah datang malam-malam kan. Kalau malam-malam tu just kata call ke email lah kan. Kalau walk in tu macam pelik pula kan, tengah-tengah malam ni kan, tak ada kerja pula kan. So tak apa. So siapa yang ada soalan, dipersilakan tanya soalan. Macam mana nak tanya soalan, seperti yang kita maklumkan sebelum ni, you kena kena ada 2 step dia, iaitu pilih Q&A. Jangan chat, sebab chat tu dia terlalu laju, takut nanti kita lepas pandang dan kita miss out you punya soalan. Make sure you select Q&A dan juga select all cohort. Okay, so dah bersedia dah Dr. Amir dengan Tuan Nazrin. Mungkin kita boleh gila-gila lah kan. Saya akan pick up few soalan untuk Dr. Amir dan kemudian kita akan kepada Tuan Nazrin pula. Okay, soalan pertama daripada 1Z. Kan, ni terbaik. Bila tanya awal lagi tadi. Kan, ni mungkin untuk Dr. Amir. Can we forecast, selling climax and buying climax? Mungkin Doktor ada pencerahan? Sekejap Selling climax dengan buying climax. Guna indikator. Dia punya itu spesifik. Guna indikator. Okey, guna indikator boleh detect ke tidak? Setakat yang saya check, macam tak ada lah yang saya rasa betul-betul okey. Biasanya ni sebab dia benda yang subjektif sikit. Selling climax dan buying climax ni very subjektif. Saya tak rasa indikator susah sikit nak detect lah. Kalau kita faham how indicator works dan macam mana algoritma coding yang digunakan tu, kita nak detect candle yang besar. Nak buat indikator kena ada formula dia kan. Candle yang besar, volume yang besar, berturutan jatuh. Susah sikit nak buat. So saya rasa tak ada. Mata sendiri senang sikit nak tengok. Okey, terbaik. Soalan seterusnya juga mungkin kepada Dr. Amir juga. Is it advisable we trade during accumulation? Kan dalam dia punya range, trading range tu. Boleh ni ke? Boleh trade ke? Itu sebab tu kita bila orang yang memahami Wyckoff method dan orang yang nak yang betul-betul sejati kita banyak jenis Wyckoff trader. Macam saya mix and match Wyckoff saya mixkan ke dalam style trading saya sendiri. So orang yang betul-betul sejatinya Wyckoff schematic ni tujuan dia adalah supaya kita boleh tahu di mana kita nak entry dalam trading range. So bila kita tengok dah ada spring yang terjadi, masih dalam accumulation, tapi kita ada spring yang terjadi, kita estimate ini possible
untuk terjadinya SOS dan JAC. So dia pun mencari LPS untuk dia entry, last point of support, ataupun pullback lah. Dia pullback, dia cari entry dekat sana. Dan dia maybe cut loss bila dia pecah daripada spring tu. So boleh, possible. Jadi Okay. kena bergantung dengan Baik. style trading kita lah. Itu yang paling penting. Betul. Maknanya still ada peluang lah nak keluar masuk. Nak entry dalam even the trading range tersebut. Okay. Mungkin saya nak move on kepada Tuan Nazrin. Dia tanya tentang daripada Tuan Muhammad. Beliau tanya, jika trade produk CME selain menggunakan broker CGS, adakah dia tak patuh syariah? Mungkin Tuan Muhammad ada ni pencerahan? Tuan Nazrin ada pencerahan pada soalan ni? Okey. Jika anda trade dari broker lain tapi guna produk CME, kita adalah menggunakan, saya jawab sekali dengan Cik Azim punya soalan, iaitu dia bertanya juga dengan Syariah Compliance System. Yes. Apa tu Syariah Compliance System ni? Adalah ekosistem ni adalah kita buat daripada anda buka account, duit tu tak bercampur dengan produk-produk konvensional. Itu yang broker lain tidak buat. So jika soalan tu produk CME anda trade di lain broker, itu adalah anda punya pendapat. Sebab kami bukan buat ni sesuka hati. Kami ada panel syariah, iaitu daripada SC. Terutamanya kita tanya mereka, produk ni boleh tak kita trade? Dia adalah kenapa FCPO boleh, kenapa crude oil tak boleh nak trade. So dia ada persamaan dekat situ. Dan dekat CGSMB kita tawarkan ekosistem tu. Daripada anda buka account, anda deposit, anda withdraw, anda trade, semuanya patuh syariah, dan kita dah dapat, dan kita akan menambahkan lagi pelbagai produk yang ada. Okay, terbaik. So maknanya untuk peace of mind, kita rasa yelah kan, peace of mind lah basically kan. Maknanya kita masuk dalam ekosistem CGSMB, maknanya from A to Z, beliau pihak CGSMB akan pastikan dia adalah patuh syariah. Termasuklah account, termasuklah produk atau derivatif yang kita trade tadi. Mungkin Tuan Nazrin boleh tengok juga soalan yang seterusnya tentang daripada Tuan Syaiful. Beliau tanya, daily report boleh dapat dari webpage CGS ke atau kena jadi klien? Mungkin itulah dia punya soalan tambahan ni kot. Okey, untuk daily report ni kita bagi keutamaan kepada klien-klien kita. So siapa yang trade dengan kita, so masa anda buka account tu, anda just bagi tahu saya nak subscribe untuk daily report. So nanti kita akan masukkan dalam sistem anda punya email, dan kita akan blast pada setiap pagi. Khas untuk klien CGS CMB Futures. Okay, so maknanya kena buka account lah senang cerita kan. So tak boleh, dia bukan accessible to public lah. Okay, mungkin kita boleh move on kepada Dr. Amir. Nampak banyak juga soalan daripada kita punya kawan-kawan ni. Soalan daripada Jason Wong. Jason Wong ni bila tanya tentang FCPO kalau nak intraday ni, what time frame is suitable? Mungkin Dr. Amir ada pencerahan? Untuk intraday bagi saya, jawapan general untuk saya adalah M5 dah okey, M5 dan M15. Tapi again, kita tengok style kita. Dia jawapan dia, soalan macam ni dia kena suit dengan kita punya style. So kalau kita rasa M5 susah sangat lah, mungkin boleh try M3. M1 bagi saya kecil sangat lah. Ataupun kalau M5 kecil sangat, mungkin boleh try M15. So macam tu lah. Tapi M5 ataupun M3 memang kecil sikit. M5 saya rasa okey. Okay, soalan tambahan daripada Jason Wong juga. Macam mana, how should we react when we see a small candle? Kata dia punya movement mungkin tak banyak, tapi volume dia sangat tinggi. Okay, kalau menurut Anna Colling dalam buku dia Price Volume Analysis, biasanya benda macam ni dia panggil sebagai anomaly ataupun price anomaly. So maksudnya dia tak natural sangat. So biasanya terjadi ke M1 sebab time frame yang kecil sangat. So first nasihat saya adalah, kalau dia macam tu, kita anggap itu tak ada apa-apa dulu, kita avoid candle tu, cari candle yang lebih valid, selling climax yang terjadi dengan candle yang besar, dan cuba gunakan time frame yang lebih besar, iaitu M5. Okay, terbaik. Soalan seterusnya daripada Azwan Ma. Beliau tanya, wajib ke ada spring untuk Wyckoff ni? Kalau kat spring volume kecil, adakah dia identified as spring? Mungkin doktor ada. Okay, spring dan volume tu saya tak pasti sangat. Nanti saya check balik. Tapi tak wajib untuk ada spring. Macam saya kata tadi, akan ada schematics yang tak ada spring. So boleh je jadi tak ada spring. Tapi kalau tak ada spring, susah sikit untuk kita identify phase C. Okay, terbaik. So kita pun dah dipunyakan, mungkin kita boleh pick up satu soalan last terakhir daripada 1Z. Bila tanya, is it recommended kita nak entry pukul 10.30 before ending signal? Macam mana, tak ada signal boleh masuk? Mungkin doktor ada ni, ada tips ke untuk siapa nak entry pagi ni? Tak ada signal tak boleh masuk.
Betul lah tu kan. Maknanya orang kata jangan pandai-pandai lah, tak set up, tak ada apa tak ada kan. Okay, terbaik. So kita pun dah sampai penghujung kan. So insyaAllah kita yalah kan, macam tadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada perlukan orang kata sesi-sesi tambahan especially tentang YCOF ni, sebab YCOF ni memang very deep dan kita ni baru kata scratch the surface je. So kalau siapa yang berminat memang kena PM tepi CGSMB atau kat Facebook dia punya live tadi. So mungkin you boleh ni kan, boleh komen ramai-ramai kan, berjemaah komen. Kata tolonglah kita nak second, third ke fourth punya session. So insyaAllah pihak CGSMB memang boleh dipertimbangkan sebab dia punya promotion ni pun sampai hujung bulan Disember. Kan? So orang kata kita punya webinar pun kalau ikut kita punya time apa, kita punya schedule dia sampai bulan 10 je. Mana tahu kan pihak CGSMB nak tambah lagi ke untuk bulan 11, bulan 12 boleh dipertimbangkan. Tapi of course kena ada demand kan. Maknanya you all pun kenalah mainkan peranan. Nak lagi lah kan, sesi-sesi macam ni memang membantu dan juga nak dengar tentang promotion terbaru daripada CGSMB memang dipersilakan. Okay. So siapa yang berminat nak buka account inilah orang kata dia punya apa orang kata link dan juga QR code untuk buka account dan sekarang ni pun orang kata buka account online je. Anda tak perlu susah-susah payah-payah nak isi form, nak sign apa, nak apa semua, nak submit apa semua dokumen, tak ada, nak post laju ke apa tak ada. So pihak admin pun dah masukkan dia punya link di ruangan chat. So boleh sangatlah. Orang kata sekarang ni nak submit tu few days je approval, tak perlu tunggu lama. Kan? Kan? So memang very fast dan very easy for every one of us. Okay. Dan seperti yang Tuan Nazrin ada mention tadi, kata kita punya sesi ni ada lagi sambungan dia. Tapi mungkin bukan tentang YCOF, tapi tentang topik lain. So next session pada 20